yang memberi perhatian yang khusus diwujudkan untuk penyertaan lebih ramai pelajar-pelajar Bumi Putra. Maka dengan itu kolej-kolej MARA telah pun didirikan di beberapa tempat. Di samping itu juga badan-badan ekonomi dan separa kerajaan telah diwujudkan dengan banyaknya di seluruh negara. Contohnya SEDC dan badan-badan lain seperti RISDA dan institusi-institusi keuangan milik kerajaan diwujudkan. Semua ini adalah diwujudkan dengan niat dan tujuan, yaitu peluang-peluang yang baru diwujudkan ini adalah untuk dimanfaatkan kepada rakyat kita. Dan pelajaran, dasar pelajaran telah pun dilihat sebagai satu dasar pokok yang paling penting. Tidak akan ada kemajuan jika sekiranya dasar pelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baiknya. Jika sekiranya anak-anak kita tidak dapat memberi pelajaran yang terbaik, peluang-peluang pelajaran yang bermutu, sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri, semua ini dijalankan dengan serentak. Kalau pelajaran itu gagal, maka apa yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan tidak akan dapat dicapai. Sekarang kita berada dalam era pasca DEP, era penswastaan dan globalisasi. Dan sekarang di bawah kepimpinan baru kita masuk pada era liberalisasi ekonomi dan model ekonomi baru yang memerlukan kemampuan bersaing dan keupayaan inovasi. Ini memerlukan perubahan yang besar kepada persediaan pembangunan modal insan dan perubahan sikap dan pemikiran rakyat. Apa yang dilihat sebagai perubahan dan anjakan baru yang bagi pembangunan negara dan ekonominya tidak secara spontan menghapuskan kemiskinan, sama ada kemiskinan relatif atau kemiskinan tegak, dan mengurangkan keupayaan insan untuk menikmati peluang-peluang baru yang muncul. Kita tidak mahu mana-mana dasar yang telah pun diwujudkan itu mempunyai beberapa perkara yang saya fikir saya sebut di sini. Kita tidak mahu mana-mana kumpulan akan terpencil dan ketinggalan. Kita tidak mahu wujudnya mana-mana kumpulan yang didiskriminasikan. Kita tidak mahu kumpulan yang menganggur dan miskin bertambah ramai. Kita tidak mahu jurang pendapatan di kalangan rakyat bertambah lebar. Dalam lain perkataan, mungkin kita akan bertambah ramai kumpulan yang memerlukan keprihatinan bukan saja dari kerajaan dan swasta, tetapi juga dari golongan masyarakat yang berkemampuan. Ini adalah situasi yang berlaku dengan pembangunan yang juga dengan pembangunan yang telah kita perkenalkan dalam negara kita ini. Kita merdeka, kita melaksanakan pembangunan, tetapi di samping itu juga kita memahami, di samping ramai juga yang menikmati pembangunan yang dibawa oleh kerajaan, tetapi yang juga kita memahami ialah golongan yang miskin tetap ada dan perlu dibela. Golongan yang menganggur perlu dibela. Saya telah menyertakan tadi beberapa perkara yang memang diambil perhatian oleh kerajaan, yang mesti menjadi ingatan kepada semua yang bertugas untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Sebenarnya semakin kita meningkat maju, perasaan prihatin kita juga perlulah meningkat. Sikap prihatin mesti menjadi milik dan amalan kita. Perasaan
kehampaan dan ketinggalan untuk mengejar kemajuan boleh menimbulkan reaksi dan tindakan negatif serta penentangan terhadap masyarakat. Berbagai bentuk jenayah mungkin muncul. Maka dengan itu, kemajuan material tidak lagi memberi kesenangan dan ketenteraman kepada masyarakat. Maka amalan seperti corporate social responsibility oleh pihak swasta dianggap sebagai satu amalan yang perlu dilaksanakan dan yang perlu diteruskan dan diperluaskan. Program-program latihan untuk meningkat dan menambah upaya bagi membolehkan peserta bekerja sendiri atau mendapat pekerjaan perlu diperbanyakkan. Pusat-pusat latihan perlu memberi khusus-khusus supaya pelatih memiliki lebih daripada satu kemahiran. Mereka perlu diberi multiple skill. Selain dari kerajaan, pihak badan kewangan swasta perlu membanyakkan lagi tabung untuk memberi pinjaman microkredit. Kilang-kilang perlu membanyakkan peluang-peluang pekerjaan bagi ibu-ibu